Dan dalam bab nak puji Allah ni tuan-tuan, satu benda. Tuan-tuan buat korban tak tu ni? Ni nak tanya. Tuan-tuan buat korban tak? Baik, tuan-tuan tak perlu jawab. Tuan-tuan tahu tuan-tuan buat ke tak? Tuan-tuan, korban ni tak wajib. Tahu, dia bukan wajib. Tapi tuan-tuan, kalau duit simpanan tuan-tuan cukup nak buat satu panggu. Kalau pada saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat tuan-tuan. Kalau pada saya lah. Yang ni untuk diri saya. Saya kata benda ni sebagai zalim. Saya habaq betul lah. Kita cukup duit, kan? Kita ada segala-galanya, tapi kita tak buat korban. Korban ni orang kata alah sedekah ya. Sedekah bila-bila pun boleh. Betul. Sedekah bila-bila boleh. Tapi pasal apa korban boleh 4 hari ya? Awak nak korban hari ni tak boleh? Mak korban bulan Rejab tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Waktu dia tak sampai. Korban tu pula diistilahkan, dia ambil ibrah dia tuan-tuan, pengajaran dia daripada cerita Nabi Allah Ibrahim AS. Bagaimana Allah Ta'ala menggantikan Ismail AS dengan seekor sembelihan yang besar sebagai tanda keimanan Nabi Ibrahim dan anaknya kepada Allah. Kalau nak cerita panjang lah, kan? Tapi kita pun tahu bagaimana satu mimpi sehari Nabi Allah Ibrahim mimpi, dia fikir mimpi tersebut betul ke tak. Akhirnya dia tanya anak dia. Anak dia dengan penuh ketakutan, tanpa ada rasa sedikit gentar dan takut, kata pula kat pak dia, if'al ma tu'mar, wahai bapa, kalau yang tu yang bapa mimpi, Allah suruh buat, sembelih, tak ada masalah. Dah baring dah letak dah, pisau dah kena lehat dah, tarik dah. Tapi pisau tu tak mampu untuk melukakan leher Ismail sebagai tanda bukti. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi kau. Betapa seronoknya Allah apabila ada hamba dia yang mengikut apa yang diminta, walaupun ujian dia sembelih anak sendiri. Kita tak mampu nak buat tuan-tuan. Atas dasar tu, wafadainahu bidzibhin azim, digantikan dengan sembelihan yang besar. Dan benda tu mengikut apa dilakukan Nabi Ibrahim, disyariatkan dalam Nabi SAW. Dan hari ni alhamdulillah kita ada rezeki lebih. Sebab kita kena takut pada satu hadis Nabi sebut tuan-tuan, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat solat kami. Tuan-tuan, kita ada kemampuan, kita ada duit yang cukup, boleh korban, tapi tak mau korban. Nabi kata jangan hampir tempat solat kami. Maksud dia apa tuan-tuan? Allah, korban bukan wajib pun. Ya, tak wajib. Tapi sampai takkanlah nak suruh tunjuk sikit pengorbanan kita ke Allah setahun sekali. Mahal lah ustaz, 800, 700, cari mana? Kat Malaysia tak ada murah-murah. Alasan tu dia akan dengar macam-macam lah. Kami dah ada dah, tapi masjid pula tahun ni dia kata PKP tak boleh banyak-banyak, dia bagi sikit lah kat kami. Tuan-tuan, merata cerok dunia orang buat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pakai handset, ada WhatsApp, ada Facebook, tuan-tuan kata tak jumpa korban luar negara, tuan-tuan bohong. Tak tahu kot memang betul-betul tuan-tuan tak jumpa. Kalau pakai handset lah. Berlambak tuan-tuan orang buat korban kat luar. Kalau tak boleh kat dalam, buat kat luar. Saya 5-6 tahun dah saya duk buat dengan satu syarikat korban venture, korban Rabbani. Haji Zamir tu, dia duk buat korban kat India tuan-tuan. Satu panggu 240 lah. Memanglah kita faham afdal korban ni di tempat kita. Kan kita boleh tengok darah tu keluar. Tapi kalau dah macam ni dengan kekangan PKP dan sebagainya, kita tak boleh nak pi duit pun tak ada apa, tak salah kalau kita buat kat luar. Sebab korban ni apa dia tuan-tuan? Satu, pemberian kita kepada Allah. Allah terima ke daging darah kita tuan-tuan? Korban kita bukan macam agama-agama lain yang mereka bagi sembahan untuk mereka punya Tuhan dewa, tak. Kita punya korban ni Allah Ta'ala sebut, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah bukan nak terima, tak sampai pun ke Allah darah daging tu. Bukan Allah nak daging tu, bukan Allah nak darah tu. Walakin yanaluhu at-taqwa minhum. Tapi yang sampai ke Allah, takwa daripada kamu. Sejauh mana kamu buat tu semata-mata takutkan aku, patuh pada ajaran aku. Allah nak hak tu.
Dan kita tengok dalam pembahagian daging korban pun tuan-tuan, ni pun satu masalah agak. Kita harap zaman lalu ni tak wujud dah jenis orang yang dia tak masuk korban, tapi hari korban dia pura-pura busy. Dia pergi sana, dia pergi sini tu, tiba-tiba nampak dia 1-2 plastik bagus dalam bakul motor. Segala ekor, segala sempoi-sempoi semua ada kat dia. Orang yang masuk korban apa pun tak ada. Hak tu mencuri nama dia, haram lah. Awak tuan-tuan tak mampu kan nak beli daging sedap-sedap? Mampu Habis tu korban ni nak buat apa? Cantiknya bila kita sembelih, ambil bahagian kita, paling afdal ambil sikit. Habuan nak balik makan, sekali masak sudah. Nak makan kita, anak bini kat rumah. Yang lain semua buat apa? Sedekah. Pastikan dalam sedekah kita ada bahagian fakir miskin. Nak bagi kat jiran, nak bagi kat adik-beradik, nak bagi kat orang kaya sebelah rumah. Tak ada masalah, daging korban boleh bagi miskin kaya. Tapi jangan sampai hak miskin tak ada. Sebab sedekah ni untuk orang susah, untuk orang miskin. Lah ni kalau kami tak buat kat Malaysia, tak afdal lah Ustaz. Daripada tak buat terus. Daripada tak buat terus, buatlah tuan-tuan. Tuan-tuan carilah kat mana pun. Balik sekali, buka online banking tuan-tuan, check bank statement. Kalau duit ada lebih tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, cari mana-mana korban masuk. Tuan-tuan tengok macam mana Allah akan bayar balik. Sebab masyarakat kita ni, dia kira kalau boleh dah buat sekali tu, dia kira cukup dah. Dah buat ke korban? Saya pernah buat dulu, mak saya buat, saya umur 6 tahun kot, tu dia lah dah 70 dah. Allah, lamanya tak buat. Kalau setakat nak pergi makan benda-benda lain, nak pergi sana, pergi sini, boleh tu kan? PKP, mereka bising, bila masjid nak buka, yang tu, yang ni, apa semua. Kan? Bila masjid dah buka, orang tu juga buka panggung. Tak ada nak buka lagi, baru habak tarikh. Full booking. Tiket tu, nak ambil seat dalam panggung tu, full. Tak tengok wayang, mati tuan-tuan, sawan. Hotel-hotel baru mula buka, full. Tapi bila mai tak amal ibadat, dia berkira. Tuan-tuan cuba bayang Allah berkira dengan kita sehari macam mana? Sehari Allah Ta'ala berkira dengan aku kan, tunggu aku tiajak esok. Sehari Allah sekat rezeki kita, Allah sekat udara kita, Allah sekat kesihatan kita, semua benda Allah Ta'ala sekat. Berkira kita dengan Allah, terang mana pun Allah tak pernah berkira dengan kita. Banyak dosa maksiat salah kita kepada Allah pun Allah bagi apa yang diperlukan oleh kita tuan-tuan. Takkanlah bila mai hari agung Zulhijjah ni tuan-tuan, sampaikan tuan-tuan tengok hari boleh korban ada berapa hari? Ada 4. Pada hari raya Aidil Adha 10, dah hari tasyrik 11, 12, 13. 4 hari ni tuan-tuan diharamkan puasa. Siapa puasa dapat dosa. Sedangkan kita tahu tuan-tuan, orang yang rajin berpuasa tuan-tuan, yang rajin berpuasa, dia suka puasa, Allah Ta'ala sediakan satu pintu khas untuk dia masuk syurga Allah, nama dia Ar-Rayyan. Tiba-tiba siapa yang berpuasa pada 4 hari ni tuan-tuan, haram dapat dosa. Sebab apa? Allah nak suruh kita banyakkan amalan dengan bersedekah, berkorban. Ataupun kalau kita tak boleh, kita dari kalangan golongan yang kurang kemampuan dan sebagainya, terima daging korban, kita masak seronok anak isteri kita sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakbir, bertahlil, bertahmid, memuji, membesarkan Allah. Sampai tak boleh puasa, takkan tak nampak kot. Yang tu untuk yang tak mampu. Saya yakin tuan-tuan mampu. Tuan-tuan Mia ni bukan kata satu panggu, 2 ekor lembu seorang pun lepas kan. Tak suruhlah buat sampai 2-3 ekor. Tak. Buat sepanggu pun jadi. Ini hak kita dengan Allah. Kurang-kurang nanti bila Allah soal kita tentang harta kita kan, rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita, adalah jawab, wahai Allah, dalam banyak-banyak rezeki kau bagi kat Allah, adalah seciput aku berkelak setahun sekali, ya Allah, buat korban. Ada juga boleh jawab dengan Allah. Ini apa pun tak boleh jawab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar cara nada saya cakap ni, memang nak suruh tuan-tuan buat korban. Buat sama ada di dalam, di luar, mana-mana saja. Hak tu tak kisah, janji buat. Tahun ni kita ada masalah sikit. Masjid pun tak semua masjid yang buat. Kalau buat pun dia had. Rasanya masjid-masjid surau ni banyak dah tutup dah. So kita nak buat di dalam ni memang rasanya tak ada ruang dah nak buat kat dalam ni. Kecuali tuan-tuan ada kenal siapa-siapa yang duk belah kambing, belah lembu boleh buat kat tempat mereka, hak tu lagi cantik. Tuan-tuan pakat boleh buat. Tak boleh tuan-tuan, luar negara banyak. Buatlah tuan-tuan.
di India, di Kemboja, di Afrika, di Palestin, buatlah mana pun, janji buat. Dan benda ni jadikan rutin tahunan. Ustaz ingat senang lah nak kumpul 7-800 Ustaz, sekali-sekali gerbok nak bagi. Alah, kalau benda lain kan, hampa nak beli serika ke, hampa nak beli penapis hayang ke, hampa beli buat kod bulan-bulan. Takkan nak korban tak boleh buat kod. Gaji kita letak tepi, ambil tambah 50 pun dalam satu sampul, tulis besar korban. Tera nak mai tahun depan punya raya haji, umur panjang, mudah-mudahan insya-Allah. Kalau kata sebulan 50, 12 bulan duk ada 600 lah. Tambah sikit lagi 102, boleh buat satu bahagian dah. Dia cerita dia kalau nak buat ni orang akan buat. Kalau yang saya duk habang ni cerita dia, orang yang tak mau buat, dia tiba bagi macam-macam. Hampa boleh pi segala Din Maju, Rafi lah, perkena telur sotong, telur ikan sekali satu pinggan 20-30, hampa kata murah. Hak tu masuk dalam perut kita jadi apa? Tak jadi apa tuan-tuan, keluar najis ya. Hak kurban kita ni bagi ke orang akan di-highlight oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhlasnya amal korban kita ni tuan-tuan, sampai nanti bila di mahsyar, binatang-binatang yang kita korbankan nanti ni akan tunggu kita. Kita akan tunggang mereka sewaktu berada di mahsyar. Alah, naik lembu apa sangat? Tak nampak mahsyar tak apalah. Kan? Tak nampak lagi, tak sampai lagi lah, cakap lah macam-macam. Tunggu Ustaz sampai dulu baru titau. Satu tempat yang penuh dengan keseluruhan manusia, ruang yang Allah Ta'ala bagi kat setiap manusia hanyalah seluas 2 tapak kakinya sahaja. Tidak ada naungan, tidak ada tempat berteduh, tidak ada makan, tidak ada minum. Dahsyatnya mahsyar. Jadi korban salah satu ibadat yang boleh memudahkan urusan mahsyar kita. Tu baru mahsyar, tak cerita bah hisab apa semua lagi tau, tak lagi. Dah mahsyar pun dah cukup perik dah kalau betul-betul kita mengaji tuan-tuan. Cukup takut dah. Nah, sebenarnya saya nak cerita bab korban yang tadi tu semua tu dia nak bagi nampak cantik dululah, cerita dulu sah amalan. Nak habaq tang sini tolong dah tuan-tuan, kalau ada duit lebih korban lah tuan-tuan. Saya tak tahu lah Ustaz, mungkin nak kena tunggu 5-6 hari lagi, tak apa. Cari balik, cari buka smartphone sebelum tidur, tengok search je korban, bab korban ni. Syarikat korban ke apa, tuan-tuan carilah, keluar berlambak-lambak. Saya rasa banner-banner pun kalau kita jalan daripada sana ke sini pun berlambak kiri kanan banner yang nak buat korban ni, merata. Dalam Facebook, dalam WhatsApp kita, grup ke apa ke, rasa banyak dah orang duk forward benda ni. Korban di sana, korban di sini. Call tanya tuan-tuan, tak ada masalah. Yang penting kita buat. Dan kalau sesiapa yang buat korban, bermula daripada maghrib esok, menjadi sunnah kepada kita untuk tidak membuang segala kuku-kuku dan mencukur segala bulu-buluan yang berada di badan sampai selesai korban kita disembelih. Itu menjadi sunnah Nabi SAW. Memang Nabi bagi tahu. Dan dia ada perdebatan tuan-tuan. Dalam mazhab kita ni dia bagi makruh. Kalau siapa-siapa yang bercukur dan juga memotong kuku pada bermula daripada 1 sampailah hari dia berkorban tersebut. Okey, sebab disebut di sini tuan-tuan. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, para ulama berbeza pendapat tentang hukum hadis ini, di mana Imam Ahmad dan sebahagian ulama Syafi'i mengatakan haram perbuatan menghilangkan bulu tadi, tetapi Imam Syafi'i dan ulamanya yang lain mengatakan ia adalah makruh tanzih, iaitu makruh yang tidak sampai kepada haram, berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi, apabila masuk 10 terawal bulan Zulhijjah dan seseorang itu telah berniat untuk menunaikan ibadat korban, maka janganlah dia membuang, yakni memotong bulu dan kukunya. Hadis riwayat Muslim berdasarkan syarah daripada Sahih Muslim. Jadi siapa-siapa yang berkorban, jangan potong kuku, jangan buang bulu. Kira nak buat boleh sampai sebelum maghrib esok. Potong bagi pendek, shave apa semua buang. Okey. Kalau kata, okey, saya dengar ustaz cakap semalam, saya baru nak cari, nak buat korban luar negara. So macam mana? Kalau tuan-tuan niat nak buat korban, tak ada korban lagi pun, tuan-tuan tak payah potong.
Tak apa, kita ambil masa 5-6 hari untuk kita nak cari, bayar duit apa semua. Sampai dah nak mai raya-raya pun. Loh, memang kira saya niat tapi Allah tak rezekikan nak buat korban. Tak apa, teruskan. Sebab niat kita masih ada. Tempoh korban sampai 13 Zulhijjah. Bila dah tak ada juga, barulah kita potong kuku, kita shave balik macam biasa. Kalau yang buat di luar negara, rambut sama, dia kira, sebab tu Nabi habaq buluan. Segala bulu yang ada di badan. Rambut, janggut, misai, ketiak, apa, semua-semualah. Siapa yang buat korban di luar negara, biasanya bila kita buat dengan satu orang tu, dia akan bagi tahu bila tarikh korban kita. Bila waktu sembelihan kita akan dijalankan. Okey, sembelihan akan dijalankan pada 11 Zulhijjah pukul 4 petang. Makna kata lepas tempoh tu kita dah boleh dah start nak potong rambut, nak trim, nak apa semua. Sebab ini juga sunnah Nabi SAW. Siapa yang dah memang daftar nama, jangan buat benda ni. Buat juga tak jadi masalah sebab mazhab kita tak seperti mazhab Imam Ahmad. Kita cuma makruh tapi hilang pahala lah. Pasal apa kita nak buang pahala? Allah nampak kusuk masai lah, nampak teruk lah. Tuan-tuan, kita ni elok terah mana? Allah 10 hari tak edit apa 10 hari kuku terah mana tuan, tak bergulung Terah 2 minggu pun kadang-kadang panjang sikit tak terah mana, jagalah. Kan terah misai pun 10 hari kan. Ni janggut ke apa ke, orang yang duk buang semua 10 hari tak lama mana Sah. Boleh kot no? Tu sekadar peringatan daripada saya untuk diri saya dan kita semualah.